Halo, halo, halo. Okey, sorry terputus tadi. Teruskan bersama anda. Okey. Dapat tak? Okey, cuba masuk balik. Okey, cari balik saya. Okey. Okey, masuk. Dah start lagi. Dah start lagi. Okey, cuba. Okey, itu. Okey, sorry ada masalah putus line tadi. Okey. Dah jadi record. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, cuba masuk balik. Tadi terlekat takci. Kita buka yang lain balik. Okey, sangkut tadi. Okey, sorry. Okey, ada technical. Okey. Boleh. Okey, clear? Jelas suara saya? Okey. Okey, saya nak cerita pasal malam ni macam mana kita nak handlekan takut kita. Okey, macam mana kita nak urus takut kita dalam keadaan wabak sekarang. Okey. Ini tajuk utama saya. Kita nak live malam ni sebenarnya tu tajuk dia takut ke? Okey. Tajuk takut ke malam ni maknanya macam mana kita nak selesaikan ketakutan kita dalam keadaan suasana wabak. Dan wabak ni tak boleh kita nak handle dan tak boleh nak urus wabak tu supaya dia duduk diam dan jangan kacau kita. Tapi sebenarnya kita yang kena urus supaya kita tak sibuk pasal hal wabak ni. Okey, kena tahu tapi jangan sibuk. Okey. Dapat tak suara saya? Jelas tak? Okey, Syarul. Okey. Suara saya okey tak? Okey, cuba komen jawab. Ada double suara ke? Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Saya tengah cerita tu punya terputus tadi. Okey. Tajuk dah best tadi. Okey, cerita. Okey. Okey, saya nak cerita pasal ni. Kenapa takut? Kenapa jadi takut? Kenapa kita risau? Okey. Sekarang ni kena selesaikan. Cuba kalau boleh tulis. Okey. Kenapa saya takut dengan wabak ni? Okey. Boleh tak malam ni kita cuba listkan? Okey. Cuba listkan malam ni. Okey. Apa yang korang rasa? Apa yang korang takut dengan wabak ni? Okey. Selesaikan dia dulu. Bila selesaikan dia dulu, barulah kita boleh cari solusi dia. Tulis dulu apa yang kita rasa. Contoh. Okey, saya bagi contoh. Okey, saya contoh. Saya takut wabak ni takut kena pada saya. Okey, katakanlah kita takut kena pada saya. Dan bila tahu kita takut kena pada saya, okey, yang pertama kita kena tahu sekarang ni aku di mana. Okey. Maknanya sekarang kena jelas sekarang ni aku di mana. Okey, adakah aku duduk di tempat yang ada potensi besar untuk kena ataupun aku duduk kat rumah? Okey, kalau kita duduk kat rumah dan tak ada potensi pun, potensi untuk kena tu sangat-sangat sikit, jadi tak perlulah kita risau. Okey, kalau kita memang duduk kat rumah dan kita pun mengikut cadangan kerajaan bagi, insya-Allah, okey, usaha asbab sikit ni, okey, usaha kita yang sikit ni insya-Allah memberi kesan. Okey, boleh. Seterusnya takut kena. Okey, maknanya kita jauhkan
daripada punca-punca tu. Okey. Sekarang ni adakah kita ada potensi, ataupun adakah sekarang ni kita sedang di kawasan terdedah kepada potensi untuk kena tu. Okey. Macam contoh, okey. Ada satu kes sekarang ni kita sangat takut dengan nak pegang duit. Okey. Saya takut pegang duit, takut ada virus tu kat duit. Okey. Jangan pegang duit. Tak ada masalah pun. Okey, dapat duit, okey, pakai glove kalau takut lah. Ataupun dah pegang duit, cuci tangan. Ataupun cuci tangan, nak pegang duit, lepas pegang duit, cuci tangan. Itu je, tak ada masalah. Okey, beres. Okey. Okey, kenapa aku takut? Okey. Tajuk dia kenapa aku takut, lepas tu listkan. Takut kena penyakit tu kat aku. Okey, kena faham, okey? Saya nak cerita sikit pasal virus ni. Okey, apa yang saya faham lah. Okey, saya faham pasal virus ni. Apa yang saya faham pasal virus ni, dia hanya bergerak dalam lemak, ataupun dia ada dia punya fat tu sendiri. Dan kenapa hand sanitizer tu sangat berkesan untuk rawatan. Okey, untuk nak mengelakkan benda-benda macam ni. Okey, bila kena sabun, dia akan mengasingkan lemak tu dari badan dia, dan virus tu akan mati. Okey. Senang cerita, apa yang berlaku sekarang, apa yang menakutkan kita, solusi dia, rajin-rajinlah bersuci, rajin-rajinlah basuh tangan, rajin-rajinlah mandi. Okey, masalah anxiety. Apa masalah anda bila anda malas mandi? Okey, bila anda malas mandi. Okey, ini, dan saya perhatikan orang anxiety ni, bila dia sangat takut buluan tandas, okey, menyebabkan dia sangat kurang untuk mandi. Saya pernah jumpa yang anxiety, dia punya tahap mandi dia, okey, seminggu sekali. Okey. Dahsyat juga. Boleh tahan dia punya dahsyat, dia punya anxiety, takut. Jadi untuk yang seminggu sekali mandi ni, anda sangat berpotensi untuk kena. Okey. Jadi saya cakap malam ni supaya korang rajin mandi. Okey. Kena rajin mandi. Okey, anxiety bila satu tahap teruk, okey, sampai daki dia pun saya ingat boleh buat plaster dinding kot. Okey. Dia punya daki tu boleh buat plaster dinding. Teruk. Bukan nak ngumpat, tapi benda ni korang kena ubah. Korang kena berubah. Korang kena berubah. Ubah diri anda. Okey, jangan takut mandi. Kena rajin mandi. Okey. Korang punya, saya pernah jumpa, okey, bukan cerita rekaan. Pernah jumpa yang anxiety, bila kita urut dengan minyak tu okey, keluar dia punya keladak dia tu melekat kat jari. Melekat kat jari. Ya Rabbi. Okey. Melekat. Okey, kikis. Banyak boleh tahan. Okey. Kena bersuci. Kekunci dia sekarang untuk ketakutan yang kita ada sekarang, rajinkan bersuci. Okey, apa lagi? Tips dia lagi untuk nak elakkan dari keadaan wabak sekarang. Satu lagi, bersuci. Okey, yang seterusnya, rajin-rajinkan ambil air semayang. Okey, rajin-rajinkan ambil air semayang. Okey, rajin-rajinkan ambil air semayang. Maksud saya, okey, bila kita rajin ambil air semayang, kita akan menyucikan kepada anggota-anggota yang terdedah. Okey, maksud saya, katakanlah korang yang kerap pakai baju pendek. Okey. Okey, kerap pakai baju pendek. Okey, kerap pakai baju pendek. Apa solusi dia? Rajin-rajinkan ambil air semayang. Okey, rajin-rajinkan ambil air semayang. Dan bila anda rajin ambil semayang, anggota terdedah ni akan anda cuci. Okey, anda akan cuci tangan, anda akan tangan hingga siku, muka, telinga, bahagian-bahagian terdedah anda dah cuci.
Jadi insya-Allah potensi untuk kena pada penyakit-penyakit wabak ni insya-Allah akan terhindar. Okey. Okey, beres setakat ni. Okey, Tuan Yusof masih. Okey, jelas setakat ni. Apa kita lakukan sekarang? Solusi dia rajin cuci. Okey, bila anda duduk, anda dah tahu posisi ataupun solusi sekarang, buat je. Dan jangan risau, untuk kita kena sangat rendah. Okey, faham je tu. Okey, seterusnya rajin cuci. Yang kedua, apa yang kita kena sekarang ni, cuba elakkan pergi tempat awam dalam keadaan jangka masa panjang. Okey, cuba elak benda tu. Okey, apa yang kerajaan saran sekarang, mana tempat-tempat yang begitu sekarang ni, kita pergi one shot, nak beli, beli, terus bayar, balik. Okey, jangan kau beli, lepas tu duduk melelau, aku nak cari apa tadi, lupa pula. Okey, aku nak masuk, nak beli apa lagi. Okey, ini akan memberi potensi kepada anda untuk menjadi mangsa seterusnya. Okey, sebenarnya saya ulang apa yang diorang dah beritahu. Okey, maknanya masalah tu dah ada solusi. Bila anda buat solusi tu, anda dah amalkan, dan apa yang patut buat anda dah buat, apa yang patut anda elakkan. Jadi insya-Allah yang kita kena beritahu, aku dah buat apa yang patut aku buat, selebihnya aku serah pada Allah. Okey, dan kita pun tak payah fikir lah. Okey, bila kita dah tahu apa semua tu, okey, kita dah tak perlu fikir pasal tu. Okey, aku ni jadi potensi ke, aku kena lagi ke. Okey, yang penting kita kena buat. Okey, buat apa yang patut buat, elak apa yang patut elak. Itu jelas. Okey, seterusnya stres ni dapat diurus bila anda tulis. Okey, sekarang saya tengah buat ada beberapa cara untuk penulisan untuk urus stres. Okey, saya baru dapat untuk tahap pertama. Saya ingat ada banyak tahap lagi, macam mana teknik urus. Kita tulis, hanya tulis boleh rawat anxiety. Okey, insya-Allah saya akan cuba kupas benda ni, macam mana anda rawat anxiety anda dengan hanya menulis. Okey, insya-Allah tunggu keluaran tu. Okey, sedang disiapkan macam mana anda hanya menulis dan boleh mengurangkan anxiety anda. Okey, boleh. Okey, seterusnya saya nak bagi tips. Okey, anxiety ni bila terjadi, bila senang cerita, dia terjadi bila kita tak tahu solusi dia. Okey, contoh, sebenarnya tak semestinya wabak. Sebenarnya apa urusan yang berlaku sekarang menyebabkan anda anxiety adalah sebabnya ialah anda tak tahu nak urus. Itu je cerita dia. Okey, bila kena, macam mana ibu-ibu tu kena, ibu-ibu sekarang kerap kena. Okey, berbanding dengan suami-suami, ibu banyak kena. Sebab apa? Dia banyak menguruskan masalah-masalah dia hanya sorang-sorang. Okey, dia buat semua, buat sendiri. Okey, sendiri nak buat. Okey, semua kerja aku boleh buat. Kalau orang lain buat, tak sempurna macam aku buat. Okey, ini masalah kita sekarang. Kalau aku buat, tak apa. Okey, kalau orang buat, orang lain tak boleh buat macam aku buat. Dia betul, orang lain tak boleh buat macam awak buat. Tapi kalau awak beritahu macam mana awak buat, insya-Allah kalau bukan 100%, 90% orang lain dah boleh buat. Yang penting anda beritahu cara yang betul untuk nak tulis. Okey, ataupun anda beritahu cara yang betul masalah anda, dan macam mana orang lain boleh buat benda tu sama macam anda buat. Okey, orang boleh copy bila kita beritahu cara yang betul. Itu je lah. Okey, jelas. Apa yang berlaku, anxiety berlaku bila kita tak tahu dia punya solusi dia. Tapi kalau kita dah tahu solusi dia, insya-Allah benda ni
anxiety kita boleh diselesaikan. Okey. Pertama tadi kena tahu solusi. Macam mana nak tahu solusi? Dengan kita tulis dulu apa yang sedang berlaku. Okey. Okey. Jelas? Macam mana nak selesai ketakutan sekarang? Ialah kita tulis apa yang kita takut. Takut penjakitan tu kena kat aku, kena kat suami, kena kat anak. Okey? Kena tahu, selesaikan. Okey? Tulis dulu apa yang kita takut. Seterusnya solusi. Solusi dia kita tanya balik, adakah semua yang kita takut ni berpotensi untuk kena? Okey, kalau berpotensi, okey, kita cuba cari solusi dia. Tu next. Okey, baru kita nampaklah leg akhir dia, dapat jawapan akhir tadi. Dapatlah solusi dia. Beres setakat ni. Okey, ni yang tadi kita kena tahu step pertama tadi. Kita nak tahu dia punya solusi kan. Okey, jadi stres sebab tak ada solusi. Nak tahu solusi dia, kena tulis. Bila kita tulis apa yang kita takut, kita akan jelas jawapan dia. Dan kita tahu apa kita nak tanya orang. Macam sekarang kita hanya, macam sekarang kan kita hanya risau. Semua risau. Tapi kenapa risau? Sebab kita tak tahu solusi. Okey. Okey. Yes. Itu cara berlaku pada sistem badan. Bila awak dah urut, okey, angin keluar ataupun tak keluar pun rasa ngantuk lepas tu, itu maknanya teknik uratan anda berjaya dan dia telah merembeskan kita punya hormon tenang pada badan kita. Dan memang bila dah tenang, senang tidur. Okey, ramai yang cerita macam tu, dah pakai tiba-tiba tidur sampai sejam 2 jam. Okey, bukannya kena urat tidur, sebenarnya badan kita banyak fikir. Bila kita urut, badan kita rembeskan dia punya hormon tenang dan alhamdulillah memang kau senang tidur. Okey, nampak tak tadi? Malam ni kita nak selesai macam tu. Okey, kita stres, kita anxiety sebab pertama tadi kita tak tahu dia punya solusi. Nak tahu solusi macam mana? Buat jawapan dan soalan. Maksudnya apa yang kita serabutkan sekarang ni, kita tulis semua dan cari jawapan dia. Dan automatik insya-Allah kita dapat balik apa jawapan yang kita nak. Okey? Beres. Bila insya-Allah bila dah betul semua, okey? Bila dah semua okey, insya-Allah otak kita akan tenang. Sebab otak kita ni dia 24 jam berfikir. Okey, lepas tu berhentikan. Okey, kalau boleh hentikan cari berita-berita tak sahih. Orang kampung saya mati 3 orang, orang kampung jiran 50 orang. Benda-benda yang macam ni menyebabkan itu. Rupanya mati bukan sebab tu pun. Okey, sebab aksiden. Ya, benda-benda tu okey, semua nak kaitkan dengan COVID. Okey, jadi tak perlu kita takut pada benda tu. Okey, boleh start setakat ni. Okey, beres. Okey, untuk tips. Okey, orang tanya saya. Okey, untuk tips nanti saya kalau pergi isi minyak, macam mana saya nak pegang nanti yang tempat pegang minyak nanti orang lain tu. Okey, cuba cari stesen minyak yang ada orang tukang tuang. Ini cara yang terbaik. Okey. Saya sekarang itu saya buat. Okey. Macam mana kita nak rasa macam was-was lah, aku pegang nanti kena jangkit pula. Okey, cara dia macam mana? Cari stesen minyak yang ada tukang tuang. Biasanya Caltex, kalau di R&R, Shell pun mungkin dia orang tolong tuangkan. Tapi Caltex kebanyakannya dia orang tuangkan, terutamanya diesel. Okey, saya cari macam tu. Okey, memang tak serabut, kita memang malas nak pegang. Saya sebenarnya asalnya memang malas nak pegang sebab kena basuh tangan. Okey, dah pegang minyak, dah memegang tu kena minyak diesel. Lepas tu memang saya tak suka bau minyak diesel kat tangan. Saya cari stesen minyak yang ada orang tukang tuang, dah selesai masalah.
Okey, beres. Solusi dia sangat-sangat senang. Okey. Okey. Okey, beres. Okey. Dapat tak sekarang ni? Untuk skala macam mana nak sembuhkan anxiety, pertama tadi, jadi penyakit ni sebab tak tahu solusi. Dapat solusi, macam mana nak dapat solusi? Kita senaraikan soalan. Lepas tu, cari jawapan. Itu je. Cari jawapan dengan manusia, jangan cari dengan Google. Bila cari dengan Google, anda akan dapat maklumat. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Okey, bila anda dapat maklumat tu yang negatif, sangat berkemungkinan anda lagi sesak nafas. Okey, apa lagi yang berlaku pada anxiety? Ialah selain daripada biasa sebelum dah okey, tapi jadi tiba-tiba sesak nafas, rasa tercekik. Okey, tercekik dan rasa macam seram sejuk tu adalah antara tanda anda terdedah pada dapat maklumat-maklumat negatif. Okey, maklumat orang mati, maklumat yang tak munasabah. Okey, usahakan elak grup-grup negatif ataupun maklumat yang tak sahih. Boleh? Okey, ya betul. Takat saya tak baik-baik lagi makan ubat klinik pun. Okey, cuba Salaziana usahakan. Okey, kalau dah ada senjata, beritahu saya ataupun beritahu tim kita untuk bantu. Okey, bantu dan urus masalah anda, insya-Allah boleh. Okey. Nak hilang sebenarnya banyak cara. Okey, untuk sekarang ni paling basic sekali ialah anda kena tahu macam mana nak tahu masalah untuk nak selesaikan anxiety ni. Sebenarnya kena tahu apa anda stres. Macam mana nak tahu? Kena tulis. Okey, tulis semua tu. Okey, dan kalau rasa tak ada orang yang membantu anda, okey, boleh terus jumpa ataupun WhatsApp saya akan guide anda, insya-Allah, sampai anda sembuh, insya-Allah. Boleh? Okey. Boleh? Okey. Malam ni 3 kunci. Saya nak cerita malam ni tak banyak pun. Apa yang berlaku pada anxiety anda ialah berlaku tu sebab anda tak tahu solusi dia. Okey, macam mana tak nak tahu solusi masalah anda? Ialah anda kena tulis. Okey, bila dah tulis, okey, kita akan jumpa soalan. Dan soalan tu cari orang yang mahir untuk jawab. Okey, beres setakat ni. Okey. Dan untuk lainnya, saya cadangkan untuk yang berlaku sekarang, macam seterusnya, macam nak elakkan apa yang berlaku pada wabak sekarang, ialah rajin cuci tangan. Okey, rajin ambil sembahyang, rajin mandi. Okey, beres. Okey, bila kita dah senaraikan apa masalah yang kita sedang hadapi sekarang, insya-Allah kita akan ada dia punya list daripada 1 mungkin sampai 50 masalah kita, dan kita cuba cek mana yang paling utama sekali. Okey, biasanya yang berlaku ialah anda di dalam grup orang negatif. Okey, bila anda duduk di dalam tim negatif ataupun orang yang negatif, anda berpotensi untuk kena anxiety. Beres. Okey, kalau dah cucuk macam mana? Okey, ini sebenarnya untuk 1 saat tak ada masalah. Yang dah decap sikit tak ada masalah. Itu angin. Okey, ini je pakai minyak gesta, tak roll naik ke atas. Ketiak, okey, untuk ketiak, okey, letak tangan belakang dulu, baru roll naik atas. Okey, lepas tu sini pun sama, roll naik atas. Okey, saya selalu menghadapi anxiety, takut dah mati. Okey, untuk Khairina ni, okey, boleh PM kita punya team
boleh cek balik anda punya masalah perut. Okey, biasanya ada masalah perut dengan stres. Okey, cuba bantu tim. Okey, kalau 24 jam masih lagi tak ada orang WhatsApp ataupun tanya khabar Puan Khairina, boleh PM kita punya page ni ataupun bercari kat solusigasrik.com. Kalau masih lagi kita punya 200 orang tu tak ambil respon, okey, boleh WhatsApp saya sendiri insya-Allah 0109311769. Okey, WhatsApp saya terus, insya-Allah kita akan bantu sedaya mungkin, secepat mungkin insya-Allah sampai anda sembuh. Boleh? Okey. Okey, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir sebelum kita menamatkan sesi malam ni. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, ini kita maklumat bonus. Okey, maklumat bonus untuk malam ni ialah kalau daripada segi penyakit, okey, daripada segi penyakit ialah serangan dia ialah serangan pada pernafasan. Okey. Okey. Penyakit kita ni berkait dengan pernafasan. Okey, daripada segi teori lainnya ialah pernafasan berkait adalah kasih sayang. Okey. Dan kenapa? Okey, kita kena tengok apa hikmahnya Allah buat sekarang. Kena kuarantin kat rumah, kena balik rumah duduk jumpa dengan keluarga je. Okey, inilah rawatan yang terbaik. Daripada segi psikologinya ialah rawat kasih sayang. Okey, kenapa? Macam seolah-olah kita terpaksa duduk kat rumah dan jumpa keluarga sahaja. Duduk dalam keluarga kita, bersama anak kita, bersama dengan family kita, bersama dengan suami, bersama dengan mak ayah kita. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, kena jadi macam tu sebenarnya satu bahagian lain. Mungkinlah satu sudut ialah berlaku ialah disebabkan kita nak kuarantin penyakit. Tapi dari sudut lain ialah kasih sayang. Okey, kasih sayang. Okey, kasih sayang kita bila kita rawat, kita jumpa. Sekarang ni kalau yang sebelum ni dia adalah pendengar kitab kat masjid tiap malam. Okey, masa sekarang ni kita sebarkan ilmu, sebarkan slow talk, cerita dengan anak-anak kita, cerita dengan isteri kita. Okey, share dengan diorang supaya kita punya masa dengan diorang tu sekarang ni inilah peluang Allah bagi 14 hari. Okey, 14 hari kena bersama dengan keluarga. Okey, lebih kurang lah kan. Okey, bersama dengan keluarga kita. Okey, rapat-rapat. Okey, masa ni lah kita nak slow talk, nak cerita pasal kasih sayang kita dengan anak-anak kita. Kasih sayang kita, mungkin kita boleh kongsi ilmu. Mungkin sekarang ni kita boleh cerita tentang masalah sekarang. Okey, apa menyebabkan kita punya kasih sayang berkurangan, ataupun disebabkan sibuk bekerja menyebabkan kita punya antara jiran, antara semua kurang kasih sayang. Okey, nampak sebahagian apa sekarang ni fizikal. Macam saya cerita sebelum ni, bila anda kerap marah, anda berpotensi untuk kena jantung. Okey, tapi seorang yang ada masalah kasih sayang, okey, dia sangat berpotensi untuk masalah paru-paru. Okey, tak cukup kasih sayang. Okey, senang cerita, ayat mudah dia, tak cukup kasih sayang. Okey, dan benda ni sebenarnya berlaku pada orang gastrik. Itu sebab kita akan jumpa satu orang tu yang panggil attention seekers. Okey, dia suka post benda-benda yang orang tak bagi post. Okey, supaya orang mesej dia, supaya orang tegur dia, supaya orang macam semua orang ambil perhatian kat dia. Okey, apa berlaku punya? Itu berkait dengan kasih sayang. Okey, cuba usahakan. Apa yang berlaku,
Apa yang berlaku sekarang ialah berkaitan dengan kasih sayang. Okey, sekarang ni Allah dah bagi peluang untuk kita jumpa, untuk bersama dengan family kita sekarang ni. Manfaatkan sepenuhnya. Boleh? Okey, insya-Allah usahakan. Okey, usahakan baiki hubungan kita dengan family kita. InsyaAllah anda semua, saya yakin InsyaAllah semua akan cepat sembuh. Dan siapa yang sakit, saya doakan supaya cepat sembuh. Dan siapa yang berusaha, okey, siapa yang berusaha, dia akan dapat kesan. Okey, insyaAllah. Okey, untuk yang masih lagi ada masalah ni, sebab soalan yang anda tanya adalah soalan-soalan basic sahaja untuk rawat gastrik. InsyaAllah kita boleh bantu. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, beres. Okey, last soalan kalau ada. Okey, boleh tanya. Alright, ID baru masuk. Okey, tak apa, boleh ulang balik kita punya video. Video pertama ada masalah tadi sikit, boleh tengok situ. Okey, kita akan cuba ni. Dan insya-Allah kita semua, saya doakan semua cepat sembuh. Okey, last. Okey, saya nak tanya, betul ke boleh gantung gambar suami isteri, keluarga dalam rumah, nanti jadi panas dengan jadi panas dengan dingin orang-orang dalam rumah itu? Maaf lahir tajuk, tapi saya memang nak tahu supaya tertanya-tanya lagi dah. Okey, dia ada. Okey, untuk kes yang gantung gambar sebenarnya tak ada masalah pun. Okey, yang penting apa niat kita. Okey, kalau sebenarnya bukan gantung gambar, bagi saya tak bahaya lagi gantung gambar. Sebenarnya lagi bahaya anda post gambar-gambar dekat Facebook. Itu lagi bahaya. Okey, gambar-gambar full, gambar-gambar bersama family, apa semua, itu yang kita tak galakkan. Berbanding anda letak gambar tu di rumah. Sebab musuh anda tak akan masuk kat rumah. Kalau usaha untuk sihirkan pun, dia tak akan masuk kat rumah. Okey, tapi di Facebook dia boleh ambil gambar anda bila-bila, terutama anda buat anda buat private sekalipun. Kalau ada hacker, tak ada masalah, memang dia boleh ambil gambar anda. Jadi saya tak galakkan ialah bukan gantung gambar dekat di rumah, tapi elakkan kalau boleh gambar-gambar, terutama yang tengah sakit ni, gambar-gambar full anda. Maksud saya gambar daripada kepala sampai kaki, elakkan. Kalau boleh gambar-gambar separuh badan, ataupun ambil gambar untuk bantu. Okey, benda yang tak boleh ambil full. Okey, boleh. Okey, apa juga nak ambil untuk anxiety. Okey, sebenarnya anxiety untuk ubatan saya ingat membantu 30%. 70% ialah pengurusan stres tu sendiri. Okey, beres. Okey, tak apa, beres kawalan pergerakan COVID. Okey, beres. Okey, saya ingat. Okey, bagus. Okey, Nohan. Okey, cuma sekarang elakkan tu. Apa yang daripada segi perawatan, apa yang saya minta, kalau betul pernah kena, kalau boleh gambar-gambar full anda ataupun gambar full family anda padamkan. Okey, bukan gambar separuh-separuh je. Boleh. Okey, beres. Okey, saya ingat last tu. InsyaAllah apa-apa hal lagi saya akan cuba, kalau sempat kita akan sembang-sembang lagi malam esok. Dan kalau boleh bagi tajuk, saya akan bantu anda. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.